Baca. Sebelum kita bermula, kita buka forum kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Selamat datang ke siri ke-15 slot taping secangkir kopi bersama Wall of Fame MRSM Taiping 2021. Program ini memfokuskan kepada perkongsian isu-isu semasa yang sesuai dengan kepakaran alumni MRSM Taiping. Di topik kita pada malam ini ialah penyelidikan dan pembangunan kita bersedia. Sekalung penghargaan buat rakan strategi Ansara Taiping iaitu MRSM Taiping, Alka System, BG Capital Holdings, TNF Energy, Amans Media dan Outpost Taiping. Kepada anda yang menonton sama ada menerusi Facebook Live atau Zoom Taping, jangan lupa untuk tuliskan apa-apa persoalan yang ingin ditujukan kepada ahli panel kita di ruangan chat atau komen. Pada akhir sesi ini, jika berkesempatan, kita akan adakan sesi soal dan jawab. Pesanan penaja juga kepada alumni MRSM Taiping yang masih belum mendaftar sebagai Ansara Taiping, bolehlah mendaftar dengan keahlian seumur hidup sebanyak RM50 menerusi portal rasmi Ansara Malaysia www.myansara.org. Saya, Nurul Aina Adila, merupakan bekas pelajar MRSM Taiping, batch SPM 2009. Okay, bersama-sama kita pada hari ini adalah speaker-speaker yang semuanya hebat. Kita memperkenalkan speaker kita yang pertama iaitu Profesor Insinyur Teknologi Dr. Ahmad Atif bin Muhammad Fauzi. Beliau merupakan bekas pelajar MRSM Taiping SPM 1999. Beliau juga merupakan seorang profesor dan pengarah di Jabatan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Center for Artificial Intelligence and Robotics, Universiti Teknologi Malaysia. He is also the leader for R&D Subgroup Malaysia National Robotic Roadmap, and last year he received the Top Research Scientist Malaysia TRSM Award in the area of robotics. Selamat datang Prof, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih Aina. Terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa pada hari ini. Bersama-sama kita juga iaitu second speaker kita Profesor Madya Insinyur Dr. Arif Anwar Muhammad Saleh, merupakan bekas pelajar MRSM Taiping batch SPM 2000 dan juga beliau merupakan ahli Wall of Fame 2021. Beliau sebelum ini merupakan timbalan dekan akademik di Faculty of Chemical Engineering di Universiti Malaysia Perlis. Beliau merupakan pensyarah dan juga pernah dinobatkan juga sebagai Top Research Scientist Malaysia TRSM pada tahun lepas, pada tahun 2020 dalam bidang kejuruteraan bahan. We welcome you Doctor and we are very excited to hear your views especially in the aspect of R&D field. Apa khabar Dr. Arif? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Aina. Okay, thank you kerana sudi meluangkan juga masa bersama kita pada hari ini. Jadi kita nak buat engagement test sikit kepada audience. Apa khabar audience kita di Zoom dan di Facebook? Untuk engagement test ni saya nak kepada semua audience, jika boleh mendengar suara saya dan juga boleh nampak muka saya, bolehlah respon dengan menunjukkan butang thumbs up. Okay, saya tengah tunggu. Mana? Okey, mantap semua. Terima kasih semua. Okey, sekali lagi saya ingin nak mengemphasiskan topik kita pada malam ini iaitu penyelidikan dan pembangunan kita bersedia. Adakah kita semua bersedia untuk forum pada malam ini? Okey, let's go. Okey, untuk tanpa membuang masa, mari kita mulakan pusingan pertama forum kita yang bertemakan peranan universiti dalam penyelidikan dan pembangunan. Dalam pusingan pertama ini, untuk soalan yang pertama sebagai mukadimah kepada forum kita pada malam ini, saya ingin bertanyakan kepada Prof. Atif dahulu. Sebagai seorang yang sudah lama berkecimpung dalam bidang penyelidikan, Prof, can you let the audience know what is R&D actually? Thank you, Prof. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So, sebelum saya mulakan, saya nak ucapkan selamat salam Maulidur Rasul kepada semua. Hari ini ramai yang bercuti di mana saja anda berada, dan insya-Allah mudah-mudahan
kita ambil keberkatan dengan birthday Nabi kita untuk kita memperingati dan juga menghayati segala pengorbanan dan juga usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk menyebarkan Islam. Dan dua perkara yang dipesan untuk kita sentiasa ingat adalah tentang Al-Quran sendiri dan juga As-Sunnah dia untuk kita tidak akan jadi sesat di mana-mana. Berkenaan dengan soalan daripada Aina tadi, what is R&D? R&D dalam bahasa Melayunya adalah penyelidikan, research and pembangunan, research and development. Dan dalam R&D ini kalau nak dikupas dengan bahasa pendeknya adalah dari sudut kita nak mengkaji dengan lebih mendalam dalam sesuatu bidang yang kita ceburi. Kalau macam dalam bidang saya adalah lebih kepada electrical ataupun dalam robotics, dan mungkin dalam Dr. Arif bidangnya mungkin berbeza, tapi di dalam bidang apa-apa sekalipun kita cuba untuk nak mengetahui dengan lebih detail, mungkin dari sudut new findings ataupun novelty of certain areas yang kita cuba untuk nak perketengahkan kepada masyarakat. Yang penting macam mana untuk kita nak lihat dari sudut kegunaan R&D ni mungkin kepada industri, mungkin kepada akademia, mungkin kepada peringkat-peringkat di sekolah. Jadi secara mudahnya tadi adalah pengkajian yang lebih khusus, dan kalau kata kita lihat di dalam, mungkin kalau ada pelajar yang bersama dengan kita, saya rasa ahli-ahli yang utama dalam sesi kita hari ini, di sekolah mungkin kita akan belajar secara general. Bila mana kita masuk degree, kita akan pergi kepada bidang yang dah lebih khusus. Contohnya macam kita ambil electrical engineering. Tapi bila mana kita sambung master, sarjana, daripada electrical engineering itu kita akan lebih khususkan lagi. Contoh, kita ambil mechatronic and automatic control. Contoh bidang saya lah. Dan saya sebenarnya tukar daripada computer engineering kepada master dalam bidang yang agak berbeza. So tu mungkin nanti kita boleh share sikit lah macam mana, bukanlah bidang yang berbeza terus tapi agak berbeza lah daripada computer engineering kepada mechatronics ni. Dan daripada mechatronics tu saya khususkan lagi kepada bidang system integration. Jadi dalam master, PhD, biasanya kat situ yang akan banyak kita laksanakan tugas-tugas R&D. Dan sebenarnya R&D ni tidak terhad kepada master dan PhD. Mungkin kalau contohnya macam ada jurutera yang dah bekerja, ada unit R&D di tempat kerja mereka yang mungkin mereka akan laksanakan penyelidikan. Dan apa-apa pun R&D ni lebih kepada pengkhususan, kalau saya boleh ringkaskan dalam bahasa yang lebih mudah. Mungkin sampai situ dulu, Aina. Okay, terima kasih Prof. Jadi secara ringkasnya R&D ni adalah satu platform atau bidang yang menjalankan kajian lebih khusus dalam sesuatu perkara ya Prof. Betul tak? Ya, betul. Ya. Okey. Okey, terima kasih Prof. Okey, soalan yang seterusnya saya nak tujukan kepada Dr. Arif. Bolehkah saya tahu kepentingan R&D pada universiti dan kenapa universiti around the world semuanya bekerja-kerja untuk dapatkan title as research university? Can you give comments on that, Doktor? Silakan, Doktor. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aina dan juga terima kasih tim TPN atas jemputan lah untuk berkongsi sedikit apa yang saya dan juga Prof Atif ada berkenaan research lah, especially dalam penyelidikan di universiti ini. Seperti kita semua sedia maklum ataupun kita ketahui lah bahawa universiti pertama di dunia ni dia wujud sejak 1088 tahun kan, iaitu University of Bologna di Itali. So sejak wujudnya universiti pada tahun tersebut pun penyelidikan ni adalah merupakan salah satu aspek ataupun komponen kerja di universiti. So daripada awal lagi sejak ditubuhkan universiti ini tidak lari daripada penyelidikan. Tetapi bermula melihat sejarah lah, bermula 15th century ataupun abad ke-15 ni, research ni dia mula untuk diformalize, okay, formalized and also structured, di mana di dalam sebuah universiti ini advanced research dan juga higher education ini digabungkan. So sehinggalah sekarang lah, so di mana di universiti kita ketahui bahawa
terdapatnya program-program orang kata higher education punya program, dan juga di samping itu juga terdapat kerja-kerja pendidikan yang dilakukan oleh pendidik ataupun dilakukan oleh akademia di universiti tersebut. Di universiti ini, pendidikan bukan hanya sekadar giat dijalankan lah. Dia bukan hanya untuk dijalankan setiap masa, tetapi juga seperti kita sudah maklum, kita ada postgraduate program. So postgraduate program ni adalah, bagi saya adalah dia adalah seperti training ground lah. Training ground kepada pendidik untuk terlibat ataupun bekerja di organisasi lain yang menjalankan pendidikan. Contohnya apabila pelajar ni tamat postgraduate, masters ataupun PhD, selain menjadi pensyarah ataupun bekerja di akademia ni, pelajar tersebut yang telah mempunyai masters ataupun PhD ini dapat bekerja di organisasi-organisasi yang melakukan pendidikan. So ini termasuk juga institut pendidikan, dan juga terkininya terdapat pelbagai industri-industri lah yang mengutamakan pendidikan. So saya berpendapat pendidikan ni sangat pentinglah bagi sebuah negara, kerana diketahui umum bahawa commonly ataupun generally pendidikan ni dia berkait rapat kepada 3 perkara. Okay, satunya adalah aspek pembangunan ekonomi, keduanya adalah aspek sosial, dan ketiganya adalah teknologi. Oleh yang demikian, untuk sebuah negara untuk menjadikan sebuah negara yang maju seperti Malaysia nak menjadi sebuah negara yang maju, kita perlu mempertingkatkan 3 perkara ini, iaitu ekonomi, sosial dan teknologi. Jadi untuk mempertingkatkan 3 perkara ini, normally pendidikan ni adalah berkait rapat lah. Okay. So pendidikan ni sebenarnya dia adalah orang kata penghubung, okay, penghubung antara sosial dan juga ekonomi. Cuba kita lihat contohnya beberapa bidang lah, seperti agriculture, kita ada research which produce high yield crops, kan, adanya contohnya research yang untuk mengetengahkan precision farming contohnya, ataupun dalam bidang healthcare. Okay, healthcare ni kita sekarang ni dalam konteks COVID sekarang ni, kita nampak research brings to new vaccines, kan. Kita tahu bahawa vaksin COVID-19 ni dijalankan, penyidikan tu dijalankan sangat cepat dalam tempoh dalam masa setahun, dan dapat wujudnya vaksin COVID-19 ini dan dapat diguna pakai oleh orang kata umat manusia lah. Alright, itu dalam contoh healthcare dan agriculture. Ada juga contoh-contoh seperti macam manufacturing, macam contohnya bidang Prof. Atif sendiri, saya rasa dalam bidang robotics contohnya. So pendidikan ni telah membawa pelbagai teknologi yang mana ia boleh diguna pakai oleh masyarakat sekeliling lah. So tidak lari juga daripada bidang-bidang contohnya dalam bidang-bidang sains sosial seperti finance, dan juga dalam bidang governance lah. Dalam konteks bidang governance contohnya, pendidikan ni dia memberi ataupun provides knowledge required to inform ataupun drive policies. Contohnya dalam pembangunan polisi-polisi negara, pendidikan ini juga sangat penting. Okay, so sebab contohnya kita melakukan pendidikan dari segi aspek melihat dari segi demografik kita, konteks culture kita. So di situ di mana pelbagai polisi-polisi dibangunkan, especially contohnya di Malaysia lah. So di samping itu juga research ini, it may also produce both private and also social returns. Okay, so contoh yang saya bagi contoh tadi dalam bidang healthcare, iaitu COVID vaccines. Okay, so dalam konteks dia memberi manfaat kepada private, iaitu dia memberi monetary lah dari segi kewangan, keuntungan kepada developer ataupun country tersebut. Contohnya negara-negara sekarang ni yang membangunkan vaksin COVID-19 tersebut, so dia telah memperoleh pelbagai keuntungan. Okay, selain daripada company itu tersendiri, negara pun akan mendapat keuntungan. Dan selain itu dari segi social returns pula, dari segi kesihatan masyarakat lah. So dalam konteks COVID-19 ni, satu dunia mendapat manfaat. So itulah beberapa perkara yang dilihat pendidikan itu sangat penting, especially dalam negara lah. Tapi melihat pada konteks pendidikan di universiti pula, iaitu research university seperti Aina bagi tahu tadi.
So di Malaysia ni universiti-universiti ni dia terbahagi kepada 3 lah. Untuk pengetahuan semua, dia terbahagi kepada 3, iaitu satunya adalah universiti penyelidikan, iaitu seperti apa yang kita bincangkan hari ini lah, iaitu pendidikan universiti yang berfokuskan pendidikan. Keduanya adalah universiti komprehensif. So universiti komprehensif ni adalah beberapa universiti awam di Malaysia yang menawarkan pelbagai kursus dan bidang. So dia adanya kejuruteraan, dia ada sains, dia ada physics, so a lot of programs yang wujud dalam satu universiti. Dan yang ketiganya adalah universiti yang berfokus. So universiti berfokus ni contohnya macam UNIMAP sendirilah, Universiti Malaysia Perlis, iaitu universiti yang berfokuskan kejuruteraan ataupun teknologi kejuruteraan. So selain itu contohnya universiti yang berfokus ni contohnya lagi adalah seperti UUM, iaitu memfokuskan bidang berfokuskan bidang management, ataupun contohnya Universiti Pertahanan Malaysia, iaitu berfokuskan kepada pertahanan. So kita lihat dari segi di Malaysia sendiri ini, Kementerian Pengajian Tinggi telah menggariskan 3 kelompok universiti, iaitu universiti pendidikan tadi. So di mana universiti pendidikan inilah yang orang kata menerapkan pelbagai program-program, especially program-program postgraduate, master ataupun PhD ini, dan juga menekankan pendidikan lah. Okay, so research university ini juga dia adalah suatu perkembangan, orang kata perkembangan yang terkini lah. Kita boleh lihat juga di negara-negara luar, contohnya negara-negara maju sekarang seperti contoh Jerman. Okay, di negara Jerman ataupun Germany, sejak tahun abad ke-19 lagi, okay, paradigma ni, the paradigm shift ni telah bermula di universiti di Jerman, di mana dia telah orang kata telah memfokuskan pendidikan berbanding pengajaran. So itu contoh di Jerman. Contohnya US pula, saya telah baca bahawa di US ini kebanyakan universiti ini telah berkembang kepada universiti pendidikan sejak dari 1860-an lagi, iaitu sejak daripada Civil War lah. So, sejak daripada itu, impact pendidikan ini telah memberi impact kepada pembangunan negara mereka tersebut, iaitu seperti contoh saya kata tadi, iaitu Germany dan juga Amerika Syarikat. So kita boleh lihat juga penerima Nobel Prize. Okay? So penerima Nobel Prize sekarang ni, kita boleh lihat sekarang ni kebanyakannya itu adalah daripada negara-negara yang orang kata telah berubah dia punya pendidikan, ya, kepada pendidikan yang berfokuskan pendidikan ini, iaitu seperti di Germany dan Amerika Syarikat. Kita boleh lihat berapa in terms of numbers, berapa banyak pemenang-pemenang atau penerima Nobel Prize ni daripada negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan juga Germany lah. So dalam konteks objektif, kenapa universiti pendidikan ni, konteks Malaysia lah. Dalam konteks Malaysia, saya ada baca satu artikel yang telah baru diterbitkan. Dia menyatakan bahawa konteks pendidikan universiti ini, dia menggariskan lima objektif lah. Pertamanya adalah mempertingkatkan research and development activities, dan juga satu lagi adalah R&D&C, which is commercialization. Okay, so ini adalah yang pertama lah dia punya objektif. Keduanya adalah untuk mempertingkatkan intake of postgraduate and also postgraduate students. Right? Itu yang kedua. Ketiganya adalah increasing of numbers of lecturers that holds PhD, which have doctoral qualifications and also have research expertise. Keempatnya adalah establishing and also strengthening Center of Excellence and also Research Institute. Kita boleh lihat universiti pendidikan di Malaysia ini, contohnya even di Prof Atif sendiri pun di bawah Research Institute ataupun Center of Excellence di bawah UTM ini tersendiri. Dan objektif yang kelima adalah enhancing the recruitment of foreign students and advancing the university's ranking at international level. So saya rasa salah satu perkara penting yang mana universiti, research university lihat juga adalah dari segi ranking kedudukan universiti untuk meletakkan universiti kita ini di dalam ranking universiti lah. So ini juga untuk
meletakkan universiti dalam orang kata arena research universiti ni adalah untuk develop distinctive image, right? So untuk marketing, more on marketing punya level, untuk increase all those 5 objective yang saya kata tadi. So saya rasa itu ikut untuk what is and then kenapa sebenarnya universiti especially Malaysia lah memfokuskan ke arah universiti pendidikan ini. Terima kasih Dr. Arif atas penerangan yang sangat detail. Jadi apa yang boleh kita perkatakan manfaat R&D itu sendiri ke atas ekonomi, ke atas teknologi, perkembangan teknologi dan juga private and social returns di Malaysia itu sendiri yang mendorong universiti-universiti di Malaysia ni untuk kerja title research university. Selain daripada 5 sebab orang kata 5 benefits yang kita boleh dapatlah sebagai research university kan, seperti kebolehan untuk kita mendapatkan tenaga pengajar yang lebih tinggi apa orang panggil tu, tinggi level of education dia untuk menghasilkan lebih banyak graduan dan juga meningkatkan ranking di universiti. Jadi speaking of research university, so saya nak bertanya kepada Prof. Atif at UTM, based on your experience, what are the initiative that UTM has taken to establish itself as a research university? Silakan Prof. Okay, terima kasih Aina untuk soalannya. Sambil-sambil tadi saya tulis tadi kat chat tu, saya 3003 apa saja teringat, apa tengok ada nama student ada yang 404, 412 dan sebagainya. Okey, sambung balik pada soalan Aina berkenaan dengan UTM as one of the research university. Di Malaysia sekarang ni kita roughly, saya tak silap saya, ada 20 IPTA dan kita ada lebih daripada 80 IPTS. Dan daripada 20 IPTA ni ada beberapa kategori lah. Maksudnya kategori universiti yang di bawah kategori research university, dan ada kategori universiti MTUN, dia panggil MTUN. Apa yang MTUN ni? Saya pun lupa dah. Malaysia Technology apa benda? University Network Ya, betul. Technical University Network Okey, dan ada lagi beberapa kategori universiti lain lah, termasuk universiti, tapi pada saya adalah semua selain daripada fokus-fokus yang ada, semua universiti bila kita sebut tentang universiti, mesti ada lecturernya, ekosistemnya adalah pengajar dan juga dia punya penyelidik ataupun kita punya student lah kan. Dan semua ada sesi pengajaran, pendidikan di peringkat masing-masing. Mungkin load dari segi kalau di beberapa universiti mungkin load researchnya mungkin tak setinggi di research university, dan juga pengajaran dia akan jadi lebih tinggi. Okay? So itu mungkin yang akan berlaku. So kalau dilihat dari segi kami di UTM, dan saya rasa semua universiti sekarang ni mencuba yang terbaik untuk research. Walaupun dinamakan sebagai research university, tapi elemen research tu semua universiti saya rasa semua melaksanakan. Semua pensyarah cuba yang terbaik untuk laksanakan. Cuma mungkin dari segi KPI yang ada tu yang mungkin berbeza. Di Malaysia kita ada MAIRA. MAIRA ni nama pendek bagi Malaysia Research Assessment. Dan MAIRA ni adalah cara ukuran untuk KPI tadi untuk menentukan macam mana satu-satu universiti itu boleh mengekalkan status sebagai research university. Dan apa kelebihan sebagai research university? Mungkin ada yang tanya kan, jadi research university dapat apa? So research university ni sebenarnya ada beberapa dana yang diberikan oleh kerajaan untuk support research element lah. Mungkin dari segi capex punya dana, operation punya dana, opex punya dana, dan ada setengah-setengah daripada operation tu akan dikhususkan kepada research and development. So pembangunan pendidikan dan pembangunan. So dengan KPI yang ada pada MAIRA, so setiap universiti yang mana adalah research university especially akan cuba yang terbaik supaya pencapaian MAIRA tu dapat melepasi threshold yang telah ditetapkan. So jadi kalau nak tahu lebih detail, ada banyak kategori lah. Kalau dalam MAIRA ni ada, saya sharekan sikit lah, maksudnya ada kategori
Contohnya macam nak tengok kualiti dan kuantiti penyelidik yang ada di setiap universiti. So dia nak tengok juga dari segi kalau masuk kualiti dan kuantiti itu, macam tadi Dr. Arif sebut berapa banyak PhD holders yang ada, dan out of the all capital of lecturers yang ataupun pensyarah yang wujud di setiap institusi dengan kohort-kohortnya. Jadi ada kohortnya untuk profesor, ada associate professor dan sebagainya. Untuk section yang lain adalah berkenaan dengan kualiti dan kuantiti penyelidikan. Tadi penyelidik, yang kedua adalah tentang penyelidikan. Jadi untuk penyelidikan ni biasa kita akan tengok dari segi grant, application yang biasa kita kena mohon dan juga kita kena laksanakan lah selepas kita mohon kan. Jadi tak ada duit pun susah, tak ada grant pun susah, ada grant pun kena manage juga. Pastikan supaya penyelidikan yang kita nak buat tu adalah penyelidikan yang menepati apa yang kita ataupun Malaysia nak. Dan selain daripada di sudut pensyarahnya ataupun di sudut pengajarnya, kualiti dan juga kuantiti student ataupun pasca siswazah, dia tengok lebih kepada yang research ataupun PhD. Dari segi GOT-nya, GOT ni adalah graduate on time. Dia nak tengok macam mana student yang masuk, kalau boleh dia nak graduate dalam tempoh masa yang paling optimum. Jadi dia ada satu kategori yang melihat tentang quality student juga. And tadi Dr. Arif pun sebut tentang inovasi, tentang macam mana hasil daripada research and development kita yang boleh jadikan dia sebagai produk yang boleh keluar di pasaran, membantu dalam certain area tertentu. Kalau macam saya di peringkat fakulti dalam area robotics, kita nak tengok what are the elements of robots yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sektor perkilangan ke, tadi tentang healthcare ke, ataupun tentang macam dalam healthcare COVID tadi, ada tim kami dalam Cairo yang buat robot untuk membantu untuk mengedarkan makanan dekat MIPS. Okay, jadi robot platform. So biasa kita nak kurangkan panggil kontak dengan biarlah siapa-siapa je, jadi kita gunakan robot untuk tolong hantar. So that are examples of inovasi. Dan networking adalah antara kriteria yang juga dilihat sebagai elemen dalam research universiti, dan juga mana-mana research ni saya sebutkan ni adalah dia terbuka dan juga terkena kepada semua universiti. Cuma tadi dari segi KPI saja yang mungkin akan berbeza. So bila kita sebagai pensyarah dan kita jelas bahawa elemen-elemen ni adalah elemen yang akan dinilai. So ini adalah antara garis panduan yang kita letakkan. Contohnya berapa banyak student yang kita akan ambil, berapa banyak grant yang kita kena mohon, dari segi outcome dia tadi untuk inovasi dan juga untuk research publication, kita nak kena hasilkan wakalah ke ataupun dalam bahasa Inggerisnya publication journal ataupun conference, proceeding dan sebagainya. So saya rasa itu sebagai secara umum lah bila kita sebut tentang research, terpakailah kepada research university, Anton University dan sebagainya, universiti swasta sekalipun untuk nak cuba untuk nak buat yang terbaik dalam kategori assessment yang telah dilaksanakan oleh kerajaan kita lah, especially bawah MOHI. Ada satu lagi kita punya garis panduan. Biasa kalau macam saya sebagai pengarah di center, so kita ada lagi high COE punya balance scorecard yang kita nak kena tengok. So tadi Myra punya cara kira KPI, and kita ada high COE punya cara kira. So that will be part of our reference. Kita nak tengok dari segi pencapaian kita lah, untuk kita cuba yang terbaik macam mana untuk kita nak mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh universiti. So rasanya mungkin agak tinggi cara perbincangan dia ni kalau kata yang mungkin apa benda tu kan, tapi so ni roughly lah bila kita sebut tentang research tu mesti ada something yang kita nak kena ukur. So again in terms of pengajarnya, kalau kata kita kat sekolah, Cikgu Aisyahnya dan juga cikgu-cikgu lain, kalau kata kita sebagai student macam mana pencapaian kita dalam SPM, macam mana kita akhir tahun dalam projek yang kita buat, dan juga dari sudut yang lain-lain lah, elemen-elemen kita berkhidmat dengan masyarakat pun juga dikira, jaringan yang kita wujud di sekolah. So sebenarnya dalam sekolah adalah orang kata simulasi yang lebih kurang sama, cuma di peringkat universiti ni cara ukurnya lebih detail
dan mungkin lebih khususlah tentang apa-apa yang kita nak kena hasilkan. Wallahu alam, mungkin tu dulu Aina secara ringkasnya berkenaan dengan research university ni. Okay, terima kasih Prof. Saya suka bila Prof relatekan balik-kembali kepada cara pentadbiran sekolah so that student pun boleh relate, student form 5. Jadi itulah bila bercakap tentang UTM itu sendiri, sebenarnya ada juga garis panduan yang setiap universiti akan guna dan lakukan untuk maintain dia punya kualiti sebagai research university. Betul Prof? Betul. Satu lagi saya teringat bila mana kita kat sekolah kita dah biasa dengan CGPA, GPA. So sebenarnya itu adalah satu benda yang kita tak jadi tak jadi janggal bila mana kita dah masuk universiti nanti, adik-adik yang mana nanti akan masuk ke degree. So cara pengiraan tu sebenarnya dah jadi macam biasa sebab kita pun dah tahu dah kan macam mana nak aim for certain subject. Dan insyaAllah kita akan ada, tak silap saya tadi, kita ada SEM type 3 kan. So that is also example of research element. Bila mana kita dalam universiti nanti pun kita akan ada FYP, kita panggil final year project, and dalam master kita ada master research, and dalam PhD kita ada PhD dissertation. So cuma dia lebih khusus saja dari sudut apa aktiviti yang kita akan laksanakan. So it's a good exposure kita daripada awal bagi kita di MRSM Taiping. Betul. Bercakap pasal CGPA ni, saya rasa budak MRSM memang takkan orang kata tak biasa dengan CGPA ni. Diorang adalah yang paling power sekali kira CGPA. Sebab semuanya pun nak aim for flat kan. Okey, kita akan tunjukkan soalan yang sama juga kepada Dr. Arif. Saya daripada apa yang dah diungkapkan oleh Prof. Atif tadi, does this effort apply to other universities such as UNIMED, Doctor? What are the initiatives from the university to enhance the research activities? What are the KPIs for the lecturers and what are the requirements for the research students to graduate? For example, those who have not just fulfilled the KPI, but as well as have achieved so much in a year, will there be any incentive or yearly awards for the staff and students? Silakan, Doktor. Baik Aina. So jawapan Prof Hatif tadi dia tak lari banyaklah dari segi apa yang universiti buat ni. Contohnya yang macam Prof Hatif kata tadi dari segi MyRA, iaitu MyRA tu dimaksudkan sebagai Malaysian Research Assessment. So MyRA ni adalah orang kata tools lah, tools dalam menilai sesebuah universiti di Malaysia dari segi tahap pencapaian pendidikan sebuah universiti. So tak kiralah universiti universiti pendidikan ke, universiti komprehensif ke, universiti yang berfokus seperti di UNIMED ni ke, so samanya dia akan dinilai oleh MyRA, tetapi seperti yang Prof Atif pun kata tadi, dia dinilai mungkin dia punya glosari itu berbeza. Maksudnya certain KPI yang dilihat ataupun dikira dalam konteks universiti pendidikan contohnya mungkin berbeza. Contohnya dalam penerbitan. Okay? So dalam penerbitan ni sekadar sharing kepada mungkin adik-adik juga di MRSM. Penerbitan ni dia ada penerbitan yang orang kata terindeks kan, terindeks ataupun berindeks oleh pelbagai indeks lah. So salah satu minimumnya yang selalunya disebut-sebut di universiti ini adalah index by Scopus. So index by Scopus bagi universiti yang lain selain research university ini adalah minimum lah untuk kita capai. Tetapi bagi universiti pendidikan contohnya di UTM ni, dia mungkin dinilai lebih tinggi. So dinilai lebih tinggi di mana dia tak mau lihat dah orang kata penerbitan yang hanya sekadar Scopus Index, tetapi dia nak lebih lihat kepada penerbitan-penerbitan yang lebih orang kata terindeks mungkin di ISI ataupun ini dikira macam penerbitan yang berimpak lah. So itu yang membezakan sebenarnya antara MyRA yang dinilai di research university dan juga MyRA yang dinilai oleh universiti lain. So tak lari jauh pada kriteria yang disebut tadi oleh Prof Hatif tadi, ada quantity and quality of researchers, quantity and quality of research,
dia ada juga quantity and quality of postgraduate, dia ada innovations, dia ada professional services and gifts, dia ada juga networking and linkages, dia ada support facilities. Itu dalam konteks MyRA lah. So bila kita ada MyRA yang dinilai ni, selalunya universiti akan meletakkan KPI kepada orang kata staff-staffnya ataupun akademia yang berada di bawah universiti tersebut. So dia tak lagi jauh kepada all those kriteria dalam penilaian MyRA tersebut lah, dari segi quality of research. Contohnya apa yang sering kalau katalah adik-adik yang orang kata bercita-cita nak jadi pensyarah ni kan, KPI pensyarah ni bukan hanya sekadar mengajar pada satu masa ataupun pada semester, tapi juga dia melibatkan juga pendidikan dan juga postgraduate punya supervision. So bukan hanya kita mengajar dalam kelas ni, dalam konteks undergraduate ataupun degree. Pensyarah-pensyarah juga diperlu ataupun perlu mencapai KPI seperti perlu publish. Okay? So perlu publish pula bukan sekadar publish normal punya publication, but normally kadang-kadang tu dia nilai dari segi publication dalam journal, publication dalam buku, ataupun mungkin dalam makalah-makalah ataupun publications yang lain lah. Contohnya mungkin ada spesifik majalah sains, contohnya kalau kita dapat menerbitkan satu artikel, itu juga dikira dalam penilaian KPI pensyarah, especially dalam konteks ni contohnya lebih kepada UNIMAP lah, sebab saya juga staff di UNIMAP. Selain penerbitan juga, universiti atau pensyarah di universiti ini perlu mencari grant pendidikan. So selain kita duduk mengajar ni, menelaah buku-buku ataupun memberi penilaian kan, memberi assignment kepada student, menanda semua ni, pensyarah ni juga perlu mencari research grant. So dalam konteks research grant ni kita perlu menulis proposal grant, kita perlu menulis sebab untuk nak mendapatkan dana pendidikan tersebut kita perlulah orang kata nak pitch the project, kita perlu adanya proposal. So dengan itu kita perlu menulis proposal grant dan juga untuk memperoleh grant tersebut. So grant-grant ni pula, bila konteks grant pula, universiti melihat kepada dalam lagi. Contohnya grant dalaman ke. Grant dalaman tu dari segi universiti sendirilah. So universiti pun ada banyak grant-grant dalaman yang diberikan kepada penyidik-penyidik. Selain daripada grant dalaman, salah satu KPI-nya juga adalah mendapatkan grant-grant daripada industri dan juga grant-grant antarabangsa. Ini kerana sebab bila kita dapat grant-grant antarabangsa ni, ini juga mempamerkan ataupun menunjukkan orang kata tahap scholar ataupun tahap pendidikan penyidik-penyidik kita ni diterima oleh industri dan juga diterima oleh masyarakat ataupun internationally. So that's why salah satunya adalah untuk memperoleh yang ditekankan di universiti sekarang ni adalah memperoleh grant-grant antarabangsa dan juga grant-grant industri. So selain daripada itu yang seperti saya kata tadi, postgraduate supervision. So salah satunya bila kita dapat grant ni, of course kita kena ada postgraduate student. Kan, postgraduate student untuk for supervision lah. So selain daripada mengajar degree, mengajar undergraduate level ni, kita sebagai pensyarahnya juga perlu menyelia pelajar-pelajar masters ataupun PhD. So bayangkan kadang-kadang tu of course ada yang pelajar-pelajar yang full time, tapi ada yang sampai orang kata even dah berumur pun yang menyambung pengajian. So itu kerja-kerja sebagai seorang pensyarah, KPI-nya lah. Selain itu juga seperti yang saya beritahu tadi, dia punya objective of research university juga. Dia bukan research university sajalah, universiti pun sekarang ni dia ke arah objektif tersebut juga sama. Di mana selain R&D iaitu research and development, dia ada juga commercialization. So commercialization ni adalah satu kriteria yang lately ditekankan oleh universiti dan juga saya rasa dalam kementerian itu sendirilah, sebab kita nak melihat bahawa pendidikan kita ni dapat mencapai satu tahap yang orang kata bukan sekadar pendidikan di makmal kita sendiri saja, tapi pendidikan tu boleh diguna pakai dalam konteks teknologi, dalam konteks masyarakat sekeliling lah. So that's why dia nak melihat juga in terms of commercialization ataupun innovation tu sendiri, di mana kriteria-kriteria seperti macam intellectual property tadi,
kan kita perlu petikatkan pattern, dan apabila kita ada pattern ni, kita akan license kepada industri, ataupun even sekarang ni universiti, saya tak silap saya di universiti pendidikan, even digalakkan supaya ada startup companies. So bermaksudnya pendidik-pendidik sekarang ni juga, ataupun pensyarah-pensyarah di universiti ini, dia bukannya hanya mengajar, menyelia ataupun melakukan pendidikan, tapi dia juga sebagai orang kata entrepreneur, kan, supaya dia ada dia punya idea, dia ada dia punya teknologi, dan akhirnya dia boleh come out with dia punya startup company di bawah universiti tersebut, dan akhirnya pulangan itu akan diberikan kepada universiti dan juga pendidikan tersebut lah. Selain daripada yang saya katakan tadi, consultation project juga adalah salah satu KPI bagi pensyarah lah. So ini adalah orang kata KPI yang diletakkan kepada pensyarah. So selain KPI, ini juga boleh dikatakan sebagai orang kata kriteria untuk kenaikan pangkat. So kalau di universiti ni pensyarah ni, daripada pensyarah kan dia naik kepada senior lecturer, daripada pensyarah ataupun lecturer dia akan naik kepada senior lecturer, daripada senior lecturer dia akan jadi profesor madya, dan profesor madya dia akan jadi profesor pula. Kemudian profesor tu pula dia ada grade-grade dia, profesor C, B and A. So dalam konteks kenaikan pangkat seorang pensyarah ini di universiti juga, dia dinilai oleh KPI ini. So bermaksud apa yang Aina kata tadi, kalau orang yang tak capai, apa tindakan yang akan dilakukan, maksudnya dia susahlah untuk naik pangkat. So itu secara kasar lah dari segi KPI yang diletakkan oleh universiti kepada akademia ataupun kepada pensyarah. Dalam konteks universiti di mana saya bekerja sekarang, iaitu Universiti Malaysia Perlis pula, untuk menggalakkan pendidikan ni, banyaklah inisiatif universiti tersendiri dijalankan. Contohnya lah, selain daripada kita selain meletakkan pensyarah-pensyarah dalam universiti itu sendiri mencari geran-geran antarabangsa, geran-geran industri, universiti itu sendiri mewujudkan geran-geran dalaman sendiri. So geran-geran dalaman sendiri ni pula, contohnya di UNIMAP ni, dia ataupun Universiti Malaysia Perlis ni, dia ada pelbagai jenis geran dalaman. Contohnya satunya adalah matching grant. Matching grant bersama industri, ataupun matching grant bersama international players. So ini bermaksud, ini adalah hanya untuk menggalakkan penyidik-penyidik di universiti tersebut untuk mula orang kata berkenalan ataupun mula untuk melakukan penyelidikan bersama industri. Sebab kadang-kadang tu di Malaysia ni dia berbeza dengan negara-negara luar, contohnya di Amerika Syarikat, di mana saya lihat dia punya orang kata dia punya sinergi between universiti dan juga industri ni dia kurang kuat seperti di negara-negara contohnya di Amerika Syarikat. So ini mungkin perkara-perkara yang universiti di Malaysia yang tengah giat lakukan, di mana contohnya macam saya kata tadi, dia ada grant, matching grant. So bermaksudnya bila industri meletakkan contohnya RM10,000 untuk grant pendidikan, so universiti pula akan meletakkan RM10,000 juga. So ini dalam konteks untuk menggalakkan orang kata collaboration di antara industri ataupun luar negara lah. Selain daripada grant dalaman, contohnya matching grant ni juga, grant dalaman yang wujud di UNIMAP ni adalah seperti grant inovasi ataupun grant commercialization. Seperti yang saya katakan tadi, sekarang ni Malaysia ni ataupun universiti di Malaysia ni digalakkan untuk orang kata menembusi ke arah selain hanya penyelidikan, perlu juga tembusi commercialization. So grant-grant seperti grant commercialization dan juga grant inovasi ini juga diberikan di UNIMAP lah. So itu dalam konteks grant. Dalam konteks inisiatif dari segi penerbitan juga di universiti saya sendiri ini, dia ada inisiatif pembayaran yuran penerbitan lah. So untuk makluman semua juga, penerbitan ni dia tak semuanya orang kata percuma. Ada juga penerbitan yang di mana dia memerlukan orang kata processing fees. So bila ada processing fees ni, especially penerbitan-penerbitan yang orang kata open access. Okay, bila penerbitan open access ni bermaksudnya sesiapa pun bila dia open the web, dia boleh Google, dia boleh dapat paper kita dan dia boleh capai dan boleh baca. Itu adalah maksud open access lah. So kebanyakan
penerbitan open access ni adalah dia mempunyai yuran penerbitan. So di UNIMAP ni juga dia ada inisiatif pembayaran yuran ni, iaitu sebanyak lebih kurang dalam RM3,000 per penerbitan lah. So maksudnya kalau ada yang penerbitan yang memerlukan pembayaran tersebut, universiti menggalakkan supaya pensyarah-pensyarah ini menerbitkan penerbitan mereka lah. Selain daripada itu juga dari segi reward, so dari segi reward ni di UNIMAP ni dia tak adalah bagi dari segi, sebab ada yang saya dengar di universiti-universiti di Malaysia ada yang memberi, contohnya kalau serta-serta pensyarah publish certain punya rank jurnal ataupun quartile punya jurnal, dia akan mendapat certain amount of duit, cash contohnya. Saya dengar di beberapa universiti di Malaysia, tapi di UNIMAP sendiri ini dalam konteks reward dalam publication ni, dia diberikan dalam konteks grant penyelidikan. Contohnya bila penyelidik ini dapat menerbitkan certain journals dalam kuartal yang tertinggi. So dalam konteks pengiraan, ada pengiraan ni lah, so berapa amount of publication yang dipublish pada tahun tersebut, dan bila dijumlahkan dia ada punya certain amount of points yang dikutip, dan akhirnya amount tersebut akan diberikan dari segi konteks dalam grant penyelidikan. So maksudnya penyelidik tu boleh guna grant penyelidikan tu untuk next punya grant lah, next punya penyelidikan, projek penyelidikan. Jadi benda ni, proses tu dia sentiasa berkembang. Selain itu di UNIMAP juga kita memperkasakan Center of Excellence lah. Contohnya objektif bagi research university ini juga adalah melihat COE ni, so tidak lari daripada universiti berfokus seperti UNIMAP ni lah. So kita ada lebih kurang, tak silap saya, 12 Center of Excellence. So Center of Excellence ni dia bergantung kepada bidang-bidang pendidikan yang orang kata mungkin itu kekuatan UNIMAP. Okay, so contohnya dia ada Center of Excellence of Frontier Materials, dia ada Center of Excellence of Green Technology contohnya. So pelbagai bidang-bidang ni yang diperkasakan di UNIMAP. Selain daripada COE ni juga adanya wujudnya institut pendidikan. So institut pendidikan ni di UNIMAP ni dia ada dua, iaitu satunya berfokuskan pada nanoteknologi. So kita ada Institute of Nanotechnology. And then another one kita ada Institute of Agrotechnology. So bermaksud UNIMAP ni dia ada kekuatan-kekuatan pendidikan dalam aspek beberapa COE dan juga institut pendidikan yang diwujudkan lah. Untuk soalan Aina tadi yang kata berkenaan postgraduate research student tu, apa requirement dia dalam konteks sebagai seorang postgraduate student lah. So postgraduate student ni seperti semua sedia maklum, dia either masters ataupun PhD lah. So selain dalam konteks postgraduate, research postgraduate lah, maksud saya ni adalah research postgraduate. So di Malaysia ni research postgraduate ni dia tidak lari daripada general requirement dia adalah thesis dan juga viva. Alright, so kita perlu menulis thesis dan juga viva lah. Tapi bagi universiti pula, dia ada dia punya orang kata kriteria tambahan. Itu perlu dilihat dalam universiti masing-masing lah. So contohnya seperti di UNIMAP, selain dua requirement ni juga postgraduate student kita perlu untuk publish papers. So publish papers pula dia ada bermaksud dia boleh either dia publish dalam proceeding, paling minimum proceeding lah, proceeding conference proceeding, ataupun better in journals. Okay, so ini juga kriteria yang dilihat lah. So maksudnya kalau kata student tu tak pernah publish langsung, bermaksud dia tak boleh lagi untuk dia nak submit thesis dia, dan dia tak boleh juga untuk sit for dia punya viva ataupun final presentation. So itu juga apa yang saya boleh share, apa yang UNIMAP lakukanlah bagi mewujudkan orang kata culture of research ni di universiti. Aina. Terima kasih. Doktor, saya rasa doktor boleh jadi spokesperson UNIMAP. Ya, pasal soalan Aina tanya konteks UNIMAP, saya cerita UNIMAP lah. Ada siapa ke yang berminat nak masuk UNIMAP ni, kita boleh riki-riki dekat Prof. Dr. Arif. Okey, ada satu tambahan, saya macam terpanggil untuk share juga sebab saya sebenarnya student PhD yang under research grant. Saya rasa salah satu insentif untuk
support student untuk masuk ke dalam bidang penyelidikan ni adalah sebenarnya dia bagi allowance dekat student. Jadi monthly daripada research grant tu sebenarnya kita ni dibayar untuk belajar. Siapa tak nak kan? Jadi sebab itulah most of the students pun dapat galakan daripada inilah, daripada duit allowance itu sendiri sebenarnya. Dan juga bukan saja daripada duit allowance sendiri, duit grant tu sendiri kalau banyak, the more money you get for the grant, actually more chances for you to publish paper. Macam yang doktor cakap, kalau yang open access punya publication tu dia punya publication fees. Jadi kalau grant tu perlu ada banyak duit, so dia boleh hantar banyak publication dia kepada open access journal lah. Macam saya sendiri, saya di semester ketiga saya dah publish 3 paper, which is all Q1 and impact factor semuanya dalam 6 atau 7. Jadi sebab saya punya grant tu sangatlah banyak duit juga dan boleh bayar saya. And also not talking about the research grant by the FRGS juga, ada juga sekarang ni galakan daripada kementerian daripada government sendiri. Contohnya Mosti, saya rasa grant dia dah naik kepada allowance dia, instead of 2,800 sekarang dah naik, student dibayar 3,500 setiap bulan. So it's a galakan jugalah untuk student untuk apply, menceburi lebih banyak untuk lebih banyak menceburi diri ke dalam bidang R&D ni. Okey. Terima kasih doktor. Okey, untuk next pusingan kedua kita adalah impak R&D ke atas pembangunan dan pendidikan negara. Saya nak tujukan soalan ini kepada Prof Atif. How far you see research in Malaysia have contributed to our country's development? Has the increasing number of research produced produce significant impact on the growth rate of our country? Mungkin dari perspektif bidang doktor sendiri, macam mana? Okay, thank you Aina, and also thank you Dr. Arif untuk explain more details of the elements lah on research, R&D lah, research dan juga development. Jadi berkaitan dengan soalan Aina untuk berkenaan dengan R&D impact kepada negara. So saya terlibat dalam National Robotic Roadmap. Dan National Robotic Roadmap ni adalah perancangan bagi negara melihat macam mana untuk bidang dalam robotik ni boleh diperkembangkan. Dan kertas kerja dia macam kertas kerja jugalah, macam polisi paper yang dibuat ni adalah gabungan daripada hampir semua universiti yang terlibat dan ada ketua-ketua bidangnya lah. Dan kebetulan saya adalah ketua dalam subgroup untuk R&D CNI. Jadi memang banyaklah info-info yang kita nak kena dapatkan dan juga perlu untuk kita buat kajian dan bertanya dengan stakeholder. Stakeholder ni maksudnya kita punya pemegang taruh. Pemegang taruh dari segi industri sendiri, dari segi universiti punya management, daripada agensi kerajaan, contohnya daripada SIRIM, daripada Malaysian Standard. So pelbagai industri, Petronas dan juga macam-macam lagi industri yang terlibat bersama untuk kita lihat how R&D can be, especially in my area robotics, untuk kita bantu untuk janakan keuntungan ataupun kelebihan sebagai our high-tech nation. Okay? Untuk kita di Malaysia ni, kita punya aim yang paling dekat. Kalau dulu kita sekolah dulu, kita selalu tengok on wawasan 2020. Tapi sekarang ni kita punya aim dah ke arah dipanggil wawasan kesejahteraan bersama kan. So that will be our next shared vision, Malaysian shared apa dia punya bahasa Inggeris ni, saya lupa. Wawasan kemakmuran bersama lah saya ingat. Okay. So one of the element yang kita nak highlightkan adalah berkenaan dengan high-tech nation. Okay, jadi dalam high-tech nation ni, bidang saya salah satunya adalah bidang yang berkaitan dengan area yang disebut sebagai IR4, Industrial Revolution 4.0. Jadi robotics ataupun AI, dan mungkin dalam situ adalah beberapa elemen-elemen yang lain, hardware based, software based, yang kita nak lihat macam mana
perkara-perkara yang berkaitan dalam bidang-bidang ni dapat digunakan oleh kita punya stakeholder untuk membantu dalam meningkatkan lagi kita punya FDI, foreign direct investment, DDI, domestic direct investment pada kita. Di Malaysia sendiri, dari segi sudut robotics, kita sebenarnya there are some studies yang menunjukkan bahawa robotics di Malaysia ni is still very nak kata very new, taklah new, tapi kalau kata kita tengok dari sudut jumlah kapasiti robot per kapita pekerja, pada tahun 2018 Malaysia robot density kita ada 45 unit sahaja robot di compare dengan 10,000 employees. Padahal kalau contoh macam kita ambil Singapura, mereka ada lebih kurang 831 unit for their 10,000 employees. Jadi kita 45, mereka 800. Okay, 2019 kita tingkat 10 unit, maksudnya daripada 45 tadi kepada 55 unit daripada 10k employees. Tapi Singapore dia increase within 1 year kepada 900 unit. So for 800 they have improved to 900. So apa indication kat sini kita boleh lihat bahawa some of the advanced country they want to see how certain repetitive jobs. Repetitive jobs ni benda-benda yang berulang-ulang lah. Maksudnya tak menggunakan banyak of thinking punya kerja. Contoh macam dalam kilang punya sektor kan, mungkin datang kerjanya adalah untuk pick and place ataupun angkat-angkat benda untuk masukkan satu tempat. And this can be replaced with automation process. Contoh lagi, kalau kata dalam kilang manufacturing, dia ada pallet. Pallet ni macam kita punya tapak lah untuk certain produk yang dibuat. So lepas pada habis dia punya line tu, biasanya pallet tu kita kena angkat balik, pergi letak kat tempat yang asal. So mungkin sebelum ni kena ada orang yang akan, tugas dia adalah untuk nak angkat saja. Tapi bila mana kita ada robot, dan robot ni boleh digunakan, contoh robot yang kita boleh pakai adalah AGV, Autonomous Ground Vehicle, yang boleh digunakan once dia dah detect ada pallet tadi tu dia akan automatically datang, jalan, dia akan tengok sama ada orang, tak ada orang, safety issues, dan dia akan letakkan dekat tempat lain. So these are examples of how R&D can be used, especially to improve kita punya Malaysian development lah, especially on economy. In terms of innovation, kita kalau ikut dari sudut dipanggil Global Innovation Index, kita di rank dalam ke tempat 33 out of 133. So kira kalau kata 33 out of 133 itu macam dalam kategori kuartal yang lebih atas lah kan. So maksudnya kalau kita bagi 4 tu macam atas lah. Tapi we are still have to look in terms of bukan setakat pattern yang dikeluarkan saja, tapi pattern tu boleh digunakan. Ada salah satu soalan nanti kita akan kupas nanti. Pattern tu boleh digunakan untuk menjana commercialization punya point. Because sorry to say, sometimes dia bila kita kejar terlampau tengok kepada KPI, dia setakat kita hasilkan pattern in terms of KPI saja. Dia tak tengok untuk, walaupun sebenarnya untuk pattern dia ada 3 benda sebenarnya. Dia ada novelty, inventiveness step, and then commercialization point. So biasanya commercialization point ni paling mencabar, because nak tengok macam mana satu-satu pattern tu boleh digunakan ataupun dia boleh dilicensekan kepada orang lain supaya mereka boleh guna untuk di-commercialize. Contoh macam COVID punya teknologi, ada yang company yang patent kan, and they make profit out of it. Contoh macam EZ, kalau tak silap saya, dia tak ambil pun, dan harga dia mungkin lebih murah. So that is example how innovation can be translated to functions, dan kita kena tengok in terms of kita punya researcher lah, how we can utilize properly so that our invention tu can be used for the community. And for the knowledge, saya rasa tak disangkalkan lah bahawa currently kita dah mengejar lah, maksudnya some of the advanced country buat publication, kita pun publish juga, but then the publication yang kita nak buat tu should be something that can be also read by other people. Sometimes kita ada research yang jenis fundamental, ada research yang applied based. So biasa yang applied based ni mudah untuk orang nampak dan lihat. Tapi fundamental ni, some of them are emerging based fundamental studies. So jadi mungkin sekarang mungkin tak nampak, but then maybe in the next 10 years ke, ataupun 15 years ke, ataupun maybe 5 years ke, all this data can be used and can be applied.
So kalau contohnya macam saya experience untuk belajar di Jepun, alhamdulillah, we can see how some of those publication are being read by industries and they apply it. Dia minta lah, because not only publication is more on the writing part, but then bila mana they transform into products, they have IP, then this IP will be licensed. So we are taking these two example lah, on innovation point and also the knowledge point, untuk kita nak tengok macam mana untuk kita nak bina kita punya masyarakat ni ke arah kita panggil high tech nation tadi, based on the shared prosperity vision 2030, and one of the element kalau macam dalam bidang saya, untuk kita cuba bantu dalam the roadmap of robotics itself. Jawab ke Aina? Lebih kurang macam tu maksudnya in terms of research, saya ringkaskan tadi. In terms of research, dia ada banyak jenis output dia. One of them publication, one of them adalah student tu sendiri. Tapi kalau kata kita nak tengok dari sudut apa yang kita boleh bantu the country, is to translate those knowledge to findings yang boleh digunakan oleh SME ke, JLC ke, ataupun MNC sekalipun. And we are not yet talking about talents. Talents saya rasa mungkin another discussion aku. So that is some of the element of R&D yang saya boleh highlightkan. Okay, terima kasih Prof. Tadi kita bercakap tentang KPI, universiti dan sebagainya. Saya nak bertanya kepada Dr. Arif, bila kita push KPI, maksudnya lebih banyak publication dan sebagainya, kita akan ada isu di mana publication tu orang hanya mengejar number of publication without thinking about the impact whether of the research itself. Jadi in your opinion Dr. Arif, what can be done to ensure quantity of the publications steadily aligns with the quality of research? Silakan Prof. Silakan Dr. Arif. Right, generally I would say both quantity and quality both are important. Maksudnya sebagai pendidik ni, kita perlu juga untuk ada bilangan numbers tersebut, dan dalam masa yang sama bilangan tersebut juga perlu orang kata menunjukkan tahap kualiti yang orang kata yang tinggilah, right, as a researcher. So dalam konteks KPI tadi, contohnya research university ataupun even university, common university pun diletakkan KPI supaya kita untuk publish. Bila publish tu dia punya konteks tu, macam Aina share tadi, even boleh publish kepada quartile 1, iaitu yang tertinggi lah, iaitu quartile 1 publication contohnya. So normally bila kita nilai sesuatu publication tu, kalau kata boleh publish dalam jurnal-jurnal yang orang kata reputational punya journal ni, iaitu dalam konteks Q1 ini, boleh dikategorikan sebagai orang kata quality lah. Tetapi in my opinion lah, my subjective opinion ni, quality ni dia tidak hanya orang kata solely publication yang hanya publish dalam orang kata kuartal yang tertinggi sahaja. Tetapi dalam konteks quality publication ni ataupun konteks quality research ni adalah di mana penyidikan ataupun publication ni is something really innovative, ataupun dia punya novelty di situ, dan juga di samping tu dia juga memberi manfaat ataupun will give beneficial in that research publication. Okay, so contohnya bila kita menulis publication itu, kalaulah kata orang kata tak boleh ataupun tidak publish kepada all those Q1 journal juga, tetapi dia memberi impact, contohnya dia ada novelty, dia memberi manfaat kepada pembaca-pembaca. Well, for me personally, I think in my subjective opinion, that is also considered as a quality publication, right? So to ensure quality publication ni, research activities apa yang kita perlu buat lah. Bermaksudnya apa yang perlu kita buat adalah dari segi kita menjaga kualiti dalam pendidikan tersebut lah. Contohnya dalam konteks pendidikan ni, kita tak boleh lari daripada research methodology. Kan, research methodology itu contohnya apa yang konteks pendidikan kita buat, eksperimen apa kita buat, kaedah pengumpulan data kita buat. So dalam konteks research methodology ini perlulah orang kata quality of research methodology ni perlulah tinggi.
Selain daripada itu juga dari segi analisis lah. So dalam konteks research ni of course dia melibatkan analisis. So untuk menjaga kualiti penerbitan ini juga perlulah quality of analysis juga perlu orang kata di tahap yang tinggi. Selain daripada itu juga dalam penerbitan ini dari segi discussion. Okay, dari segi quality of discussion dalam publication tersebut juga perlu orang kata dijaga supaya kualitinya orang kata tercapai lah dalam satu tahap yang orang kata yang boleh dikira sebagai mencapai kualiti yang tinggi. So this can be also added by emphasizing juga more on the novelty. So bukannya orang kata solely kepada publish pada jurnal kuartal, of course itu yang KPI yang diletakkan, bermaksud kalau kita boleh publish pada all those Q1 memang sangat bagus. Even kadang-kadang tu susah juga untuk kita nak dapat publication untuk masuk pada Q1, tetapi tidak juga bermaksud kalau kita tak dapat publish kepada Q1 punya jurnal, bukan bermaksud publication itu tidak berkualiti. Tapi juga kita perlu lihat bahawa jika publication tersebut memberi manfaat, memberi orang kata adanya dia punya novelty di situ, bagi saya dikira sebagai publication yang berkualiti lah. So itu pandangan saya, Aina. Okay, terima kasih Dr. Arif. Okay, soalan yang seterusnya saya nak tujukan kepada Prof. Atif. So dalam dunia R&D ni, to be industry ready is the ultimate goal. So kita nak tengok sejauh mana R&D ni boleh boleh contribute kepada negara kita dari segi macam create job opportunities, making new pattern, generating revenues and pushing the industry forwards towards the new knowledge and modernization, betul tak? Jadi dekat Malaysia ni kalau kita kira dari segi experts ataupun bilangan orang yang berkebolehan menceburi bidang R&D ni, saya rasa sebenarnya kita banyak sebenarnya graduan daripada postgraduates. Jadi dari aspek of brain number tu saya rasa kita dah comfortable. In your own opinion, Prof. Atif, what are the next steps for the governments and non-government bodies to take to make R&D industry ready and become the most prominent field in Malaysia? Silakan, Prof. Okay, thank you very much, Aina. Saya rasa mungkin saya boleh sentuh sekali dengan soalan daripada Encik Azrin ni. Encik Azrin ke Dr. Azrin ni berkenaan dengan a lot of amount of budget are being funded. Tapi based on that budget mungkin some of the outcome, publication ke produk ke mungkin tak dapat digunakan dengan pasaran secara langsung, memberi pulangan kepada kerajaan or public in general. So and it is true that the currently budget are quite tight from the government side. Kalau dulu saya boleh share some of the grants yang saya mohon untuk internal fund, it can be up to 180,000. So sekarang ni Aina boleh bayangkan kita punya grant internal kalau kita nak mohon, so mungkin dalam 20,000, 40,000. So memang dah betul-betul jatuh because of kita punya fund of RU memang kurang, dan mungkin ada certain university pun memang ada certain mungkin very limited fund on the grant basis for internal base, ya. So mungkin RU dia adalah fund dia, tapi kalau contohnya macam yang biasa kita akan kena mohon macam FRGS ke, dia ada 4 jenis lah GS ni. Ada Fundamental Research Grant Scheme, ada Prototype Research Grant Scheme, Translational Research Grant Scheme, and also the Long Range Grant Scheme. So all this fund yang kita boleh lihat dari sudut input and output lah, dari sudut katakanlah R&D ni dia kena ada input dia, dana is input. Okay, macam mana kita mohon dana-dana tadi termasuklah dana dalaman, dana luaran, dana industri, dana international. Selain daripada dana, kita perlu juga ada dia punya dia punya pelaksana dia, lecturer, researcher, ataupun mungkin kita punya talent tadi yang kita contoh macam anak Aina sekarang masih lagi PhD, so Aina is part of the ecosystem where you are part of the input untuk support the ecosystem of research element. So the institution itself, kita di UKM ke, UTM ke, UNIMED ke, so kita adalah body yang menguruskan all this dana input, student management, adalah hal-hal lain yang berkaitan dengan administrative, how to manage all the semesters, requirement, nak submit report. So kita tengah-tengah tu adalah macam controller, and then the output ataupun outcome dia akan translate in terms of publication yang tadi disebut tadi, publication mungkin untuk adik-adik kita mungkin quite
tinggi sikit bahasa kita cakap lah ni kan. Quartile 1 Scopus, these are all jargon lah mungkin untuk yang baru-baru tapi secara ringkasnya bila mana kita sebut tentang publication ni adalah part of output. So apa benda kajian yang kita dah buat tadi, macam mana untuk kita nak share, dan jurnal yang bagus ni adalah jurnal yang dinilai, dia panggil peer reviewed. Dia akan dinilai oleh orang dalam bidang yang berkenaan. Dan biasanya dia akan kritik, dia akan tanya dengan lebih detail apa yang kita dah buat dari sudut yang berbeza lah, fundamental equation dan sebagainya. Jadi selain daripada publication, kita akan lihat untuk commercialization dan juga dari sudut innovation, dari sudut IP. IP pula apa benda kan? Nanti IP ni apa? IP ni adalah intellectual property. Dan dalam intellectual property dia ada beberapa kategori dan kategori yang paling tinggi adalah patent. Dan kategori yang lain adalah macam kita punya copyright, kita buat, kadang-kadang orang buat lagu, nak tahu lagu tu dicipta tak dicipta, so dia ada copyright kan, tak boleh, kita nak kena bagi tahu ni lagu ni milik siapa. So tu contoh copyright. Contoh macam apa, sambal nyet tu kan. So dia copyright kan, dia trademark, dia ada trademark dia supaya tak boleh. Ada dulu siapa nama Aflin Syauqi, dia buat macam seluar macam kain tu kan. Ada isu yang orang tiru. So all of these are IPs. Kalau kata kita tak manage IP, so biasa orang akan manipulate dan kita mungkin akan ditipu lah. So regarding the question tadi, ni saya patah balik kepada soalan Aina tadi. Berkenaan dengan macam mana untuk kita nak tengok bila mana kita dah ada ramai specialist ataupun postgraduate studies dan juga R&D ni boleh membantu untuk nak createkan IP tadi, pattern yang baru, nak generate revenue, tapi kita masih nampak ada lagi dia punya kelompongan yang ada dan perlu untuk dibantulah dari sudut macam mana nak bridge this kelompongan. So one of the thing yang saya rasa sangat-sangat mudah untuk kita explain adalah the awareness, okay? Untuk kita nak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Sebab ramai mungkin tak tahu pun ada isu kan, ada mismatch of graduate talent yang dihasilkan oleh universiti dengan industri. Kita dah hasilkan graduate ramai tapi industri tak nak. So dia ada mismatch. Apa benda yang industri nak yang mungkin masih lagi belum cukup pada kita punya talent dan perlu untuk ditambah baik supaya mismatch ni dapat dikurangkan. So tu satu isu lah kalau kata kita sebut tentang talent. Tapi yang kita nak sebut juga tentang R&D especially adalah yang ni berkaitan dengan soalan tadilah. Macam mana the outcome yang telah dihasilkan tadi, ni kita sebut tentang outcome tadi, IP, publication dan sebagainya, dapat digunakan ataupun to be contributed back to the society. So one of the issue, dia bergantung kepada, sebab kita nak sebut secara umum mungkin agak susah. So saya pecahkan kepada dua jenis research, satu fundamental research, satu lagi adalah applied research. So untuk fundamental research, biasanya dia akan ambil masa yang lebih lama because mungkin mereka yang go deep into certain knowledge and then they have experience dengan advanced country punya facilities. So mungkin this kind of thing di Malaysia masih lagi baru. Tapi ada overseas mungkin dah jadi nampak dah some of the potential application usage. So di Malaysia mungkin akan ambil masa yang lama sikit dan insyaAllah kalau kata objektif goal dia adalah ikhlas memang betul nak membantu. So kita akan nampak there are some emerging outcome later. Contohnya macam AI. Kita sebut tentang AI. Apa benda AI ni kan? AI ni adalah artificial intelligence yang dulu mungkin kalau sebab macam Cairo ni, Cairo adalah center yang telah ditubuhkan since 1997. So bayangkan dah 20 tahun lebih, dah masuk universiti dah kita kan. Okay, tapi the usage of AI sekarang baru kata diheboh-hebohkan lah. Padahal dah lama dah AI ni. So orang yang dah buat algorithm fuzzy logic, neural network, sekarang ni dah ada machine learning, deep learning dan sebagainya. So now we can see the usage of this AI to be readily used and adopted. So contoh AI guna kat mana? AI guna untuk nak identify, katakan plate number, kan? Ataupun kita nak tengok macam mana kita nak kira kereta yang lalu lalang. So this kind of technology sometimes dia fundamental dulu, and then dia akan ambil masa sehingga dia boleh jadi sebagai satu benda yang boleh dipakai. Okay, kategori kedua research adalah applied research. Dan applied research ni dia boleh jadi lebih singkat lagi masa tempohnya. Tapi applied research and then applied research
dia tak semestinya terlampau detail. So applied research ni dia adalah jenis kajian, tapi kajian yang kita nak kena tahu what are the problem statement yang ada daripada industri yang tengah ada masalah tu. Okay. So kalau contohnya macam ada certain industri yang tengah buat pemprosesan untuk menghasilkan produk A contohnya, so dia nak mempercepatkan proses, satu hari dia boleh keluarkan 10,000. Macam mana untuk saya keluarkan 15,000 dalam masa kurang daripada 24 jam, contoh. Jadi dia nak high yield but then reduce dia punya resources. So the optimization is the method lah. So in terms of this kind of research, dia applied research. So mungkin kita boleh tengok kalau contohnya macam kita sebagai robotic researcher, there are some element yang kita boleh replace. Contohnya dia ambil kira lah banyak benda kita kena tengok in terms of ROI, putting certain capex asset tertentu dalam certain proses yang dia ada. Tapi kita boleh convincekan bahawa if you go for this step within 1.5 years, you can get back your investment and then you can multiply balik dengan apa benda yang dah dibuat sebelum ni. So that is the lingo yang biasa dipakai untuk nak convincekan bahawa the matching between the experts yang ada pada university in certain area dan dia tengok kepada apa problem daripada industri yang boleh diselesaikan dan it can be shortened. Dia tak semestinya sama macam fundamental yang mungkin ambil masa tahunan beberapa tahun. So applied research, cuma untuk applied research dia punya tempoh dia sangat pendek. Yang tu some of the researcher macam saya sendiri pun mungkin kalau sebelum ni mungkin kita tak berapa nak faham. Biasa industri akan tanya bila boleh siap semalam kan. Tapi kita biasa geran 2 tahun, 3 tahun. So biasa akan ambil masa lama, jadi industri kata you need too long. Lama sangat nak buat, kita nak cepat. Okay. So as researcher kita kena adopt. Kalau you are in the field yang lebih kepada applied, so kita kena tahu bahawa time is gold lah. Maksudnya masa ni macam duit lah. Jadi kita nak kena tahu bila kita punya timeline yang kita boleh buat and the trust, okay, kepercayaan yang diberi. So nak dapatkan trust pun bukan mudah. Maksudnya yang kita ada, the team yang kita ada researcher yang mungkin daripada RO ke RA ke, maybe some of the students yang mungkin terlibat dalam level master PhD pun boleh dikumpulkan bersama untuk nak go for this applied research. So pada saya, currently actually got government and non-government bodies are doing something. So contohnya macam they come out with national sandbox, some fund yang tengok how to help some of the researchers yang come up with a certain projects dalam dipanggil TRL lah, Technology Readiness Level. Apa benda pula TRL ni kan. So jadi produk-produk ni dia ada banyak level dia, produk daripada ideation stage sampai ke tested stage yang dah diguna pakai, yang masih lagi dalam lab ke ataupun yang dah ditestkan dekat dalam site. So certain produk yang telah di-developkan ni, bila mana dia nak go for commercialization punya proses, awal-awal tu fundamental, yang 6-7 ni mungkin dalam proses yang dah nak keluar dah, tak keluar lagi. Yang 9 ni mungkin dah ready untuk nak go lah for the market. So pada saya, this is the journey of R&D. From fundamental, ada yang fundamental betul, ada fundamental sikit, and then ada yang lebih kepada applied. And to translate all this, universiti saja tak boleh. Okay, we have to collaborate with industry because industry is where they are part of the customer, they are part of users. And we also have the other stakeholders, government, non-government body, NGO. Kita ada agency, ada RI, Research Institute macam TPM, Technological Park, kita ada kita ada MIMOS, kita ada pusat nuklear, banyak sebenarnya pusat-pusat yang doing research. Okay, mungkin adik-adik kena jelas bahawa R&D ni bukan di universiti saja. Di industri pun ada unit R&D dan juga di agensi-agensi tertentu ada R&D activity. Kalau contohnya Mardi, dia buat R&D dalam bidang-bidang pertanian. Ada juga LGM, Lembaga Getah Malaysia, studinya dalam bahagian-bahagian getah. Ada IMR, Institute of Medical Research, so ada. So actually R&D is huge and it applies to all field. And dia ada banyak stakeholder tertentu macam tadi, yang mana setiap stakeholder perlu memainkan peranan untuk menjadikan our Malaysia as the high-tech nation towards 2030. Panjang sikit, sorry. Okay, terima kasih Prof.
Jadi R&D ni bukanlah khusus kepada satu bidang ya. Rasanya setiap bidang tu pun ada R&D group dia sendiri. Macam KFC, McDonald pun ada R&D dia. Okay. Betul-betul. KFC McDonald pun ada R&D dia. Dia nak tengok Ya. kita nak makan burger apa hari ni. So tu semua tu R&D tu. Dia nak tengok kita. Sedap ke tidak kan? Ya, betul. Untuk speakers, boleh ke kita proceed extend sikit masa macam dalam pukul 10.30 kot, boleh ke? Okey, insyaAllah. Okey. Okey, terima kasih. Okey, kita akan masuk ke pusingan ketiga iaitu bertemakan peranan pendidikan STEM sebagai pendorong kemajuan R&D. Jadi STEM itu sendiri adalah bermaksud sains, teknologi, engineering dan juga matematik. Jadi STEM itu sebenarnya adalah empat subjek yang menjadi paksi kepada development of R&D itu sendiri. Saya nak tanya soalan ini kepada Dr. Arif. Macam mana kita nak memupuk pelajar ini untuk meminati bidang STEM dengan exposekan mereka kepada indirect science learning experience. Silakan Doktor. Baik, okay, Aina. Pandangan saya ni dalam konteks indirect learning science activities ni, dia bagi saya dia sangat-sangat dapat membantu pelajar, especially dalam meminati kerjaya ataupun program yang berteraskan STEM lah. Right? Malah bukan hanya perlu diterapkan ketika MRSM sahaja, tapi sepatutnya indirect learning science ni, activities ni patutnya sejak even di tadika sekolah rendah lagi perlu dipertingkatkan. Sebab saya percaya dengan konsep learning by seeing and also experiencing. Sebab maksudnya kalau kata pelajar ni untuk kita nak dedahkan dia kepada STEM, kalau dia tak nampak, dia tak experience, dia sukar untuk dia minati lah. Tambah-tambah lagi pada zaman-zaman sekarang ni, saya duk lihat kebanyakan pendedahan kepada anak-anak, even anak saya sendiri, banyaknya dia lebih kepada benda-benda yang bersifatkan populariti. Kan contohnya YouTubers, dia melihat dia bila kadang-kadang tu dia buka YouTube, melihat all those YouTube punya videos. So bila didedahkan kepada all those yang bersifat populariti, minat dia pun dia cenderung ke arah populariti. So saya khawatir jugalah bila keadaan semasa ni dia lebih cenderung kepada populariti, saya takut nanti even program-program yang wujud di universiti-universiti di Malaysia contohnya, dalam bidang kejuruteraan ke, sains ke, fizik ke, dia semakin lama semakin tidak diminati. Tetapi dalam konteks keperluan negara sebagai sebuah negara yang maju nanti ni, kita memerlukan all those expertise. Kan? Contohnya kita memerlukan jurutera yang yang mempunyai kepakaran yang tinggi. Kita juga memerlukan all those people yang mungkin expert dalam statistik. Tetapi kalau kata masa hadapan ni pelajar-pelajar kita lebih berminat dari segi mungkinlah yang orang kata yang bersifatkan populariti kan. So saya khawatir nanti dalam satu masa cenderung pelajar-pelajar ataupun graduan kita semakin orang kata berkurang disebabkan apa? Sebab tak berminat lah. So itu juga dalam konteks research ni. So kalau kita nak menerapkan penyelidikan dalam masyarakat kita di Malaysia khususnya, saya rasa learning by seeing and also experiencing ni perlu kita, mungkin sekarang ni dah ada dah, cuma mungkin kita boleh, satu adalah kita perlu dipertingkatkan ataupun malah kita perlu orang kata wujudkan sejak daripada tadika lagi. Contohnya lah, okay, even sekarang ni mungkin bila di universiti perlulah ada all those lawatan ke industri kan, kita ada lawatan ke pusat pendidikan, even saya rasa di sekolah-sekolah menengah pun, even di MRSM banyak aktiviti-aktiviti seperti lawatan ini dijalankan. Tetapi mungkin di peringkat sekolah rendah yang saya rasa kurang diberi pendedahan. Tapi saya rasa dalam konteks Malaysia nak ke arah negara maju ni, even kanak-kanak seawal tadika perlu didedahkan. Contohnya mungkin melawat ke arah industri-industri, contohnya melihat
bagaimana kereta dibangunkan. So bila pelajar ini sendiri melihat experience kan, melihat dan juga experience, dia akan terdetik, oh dia berminat dengan all those teknologi. Oh ini rupanya kereta bagaimana kereta dibuat contohnya. So saya rasa benda ni perlu dipertingkatkan lah. So dalam konteks ini yang contohnya adalah lawatan. Selain daripada lawatan ni juga indirect learning ni sebenarnya ada pelbagai lagi lah. Salah satunya yang MRSM kita buat adalah yang kata SEM type 1 dan juga hingga type 3 itulah. So ini juga adalah boleh dikaitkan dari segi indirect learning science activities ini, di mana pelajar telah didedahkan, di peringkat sekolah lagi telah didedahkan dalam konteks penyelidikan. So penyelidikan ni bukannya dia orang kata bila sekolah telah didedahkan, bukan hanya sekadar dia orang kata equipped with all the knowledge and also experience to go to the university level, but it's also to develop dia punya way of thinking. Sebab kalau kata dalam penyelidikan ni is about solving problems, right? Kita ada penyataan masalah, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah, dan bagaimana untuk orang kata pelajar-pelajar kita berfikir ataupun melontarkan dia punya idea-idea. So ini sangat baguslah yang kita ketengahkan sekarang ini. Tetapi mungkin selain daripada sekolah-sekolah menengah, contoh MRSM ni, contoh ini adalah contoh MRSM. Saya pun tak tahu mungkin di sekolah-sekolah biasa adakah benda ini ataupun aktiviti ini juga dijalankan. Kalau kata dijalankan sangat bagus. Tetapi ia juga perlu diterapkan orang kata pada peringkat tadika ataupun sekolah rendah lagi. So dengan adanya perkembangan ini, pelajar-pelajar ni lah bila dia dah orang kata evolve daripada sekolah rendah dan tadika, sekolah rendah dan sekolah menengah dan masuk ke alam universiti, dia dah boleh nampak apa yang sebenarnya dia nak dan apa sebenarnya itu konteks teknologi apa yang khusus. Contohnya seperti yang saya kata tadi adalah yang konteks otomotif tadi, pembuatan manufacturing, automotive manufacturing. So di peringkat awal lagi pelajar-pelajar kita dah didedahkan. Jadi bila nak masuk universiti ni, bila dia dah nampak haluan dia lah. So bila dah nampak haluan dia tu, minat tu memang dia akan tinggi dan akhirnya insya-Allah dia akan berjaya dalam bidang apa yang diminati. Itu saja Aina, sharing daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Arif. Okay, last question kepada Dr. Arif lagi ya. Saya nak tanyalah, tapi both question ni sebenarnya kepada kedua-dua speakers. Soalan dia adalah apakah ciri-ciri negara R&D? Kita mulakan dengan Dr. Arif. Silakan Doktor. Alright. So macam saya bagi contoh di awal perbincangan tadi, seperti contohnya negara USA dan Germany kan. So saya bagi contoh dua negara ini. So negara ini dalam konteks universiti penyelidikan ni dia dah mula orang kata dah lama dah. So kita boleh lihat negara-negara maju ni dia ke arah untuk menjadi negara maju ni, dia untuk mempertingkatkan ekonomi dan juga sosial sesebuah negara ni, R&D ni haruslah orang kata subur ataupun dipertingkatkan ataupun dimertabatkan di semua sektor. So bukannya hanya sekadar di universiti saja, tapi orang kata pendidikan ni even bagi saya kalau kata restoran di mana-mana kan, kalau kata di kampung pun penerapan pendidikan ni dia perlu ada lah. Contohnya apa yang penduduk di sekitar kampung dia minat, apa penduduk sekitar dia suka. So all those orang kata mentality ataupun pendidikan di semua peringkat ini perlu ada. Tambah-tambah lagi bagi negara Malaysia ini yang kita nak ke arah negara yang maju lah. So seperti contohnya juga kalau kita saya boleh share in terms of expenditure. Saya lihat bahawa negara-negara maju sekarang ni dia punya expenditure on R&D itu sangat-sangat tinggi. Contohnya kalau kita lihat 5 negara top 5 expenditure on R&D. Contohnya pertama adalah USA, China, Japan, Germany and also South Korea. So lihat dari segi orang kata ranking expenditure ni, jumlah yang negara dia spend on R&D ni, dan kita boleh lihat juga dia punya output. Kan output dari segi kedudukan negara-negara maju ini sekarang lah.
So kita boleh tengok USA tahap kemajuan dia macam mana, kita boleh lihat China macam mana, kita boleh lihat Japan macam mana, Germany macam mana, South Korea. So Malaysia saya rasa dia tak ketinggalan. So Malaysia pun kerajaan sekarang ni mempertingkatkan banyaklah dana-dana yang diwujudkan. Tak silap saya sekarang ni kalau kata kita lihat dari segi dana yang diperuntukkan di Malaysia, tak silaplah kalau kita compare dengan semua negara-negara ni, dia dalam 25 yang terbaik ataupun tertinggi lah, 25 tertinggi di dunia. So saya rasa Malaysia ini orang kata we are heading towards that, dan semoga kita mencapailah apa hasrat ke arah negara yang maju. InsyaAllah, amin amin. Jadi terima kasih kepada doktor. Soalan yang sama saya nak tujukan kepada Prof Atif. Apakah pandangan Prof tentang ciri-ciri negara pengeluar yang industrinya pesat dengan aktiviti R&D? Silakan Prof. Okey, saya pun faham masa dah mencemburui Okey, so saya sentuh tentang the drivers of change lah. Maksudnya sebagai negara yang ada capacity untuk menjadi nation of R&D, maksudnya ada researchnya, ada developmentnya. Kita perlu ada 4 jenis driver lah ataupun penggeraknya, iaitu yang pertama adalah economy driver. So macam mana untuk kita nak tengok shift in global economic power, dan yang kerajaan kena tengoklah sebagai elemen yang pertama. Yang kedua adalah teknologi driver tu sendiri. So there are elements kalau kata ni mungkin satu lagi istilah yang macam baru juga, kita panggil MySTIE 1010, MySTIE. Mungkin ada yang dah dengar, ada yang belum dengar lagi. So you boleh tengok ada 10 key economic area dan juga 10 teknologi. Okay, yang mana kita nak matchkan antara this economic area, biasa economic ke atas, and then dia ada strategi of teknologi di sebelah kiri. So dia matchkan, ada 1010, ada few initiatives yang kita boleh Google lah. So these are part of the initiative yang telah diplankan oleh government untuk kita tengok on these two. And yang ketiga adalah kita kena tengok dari segi readiness of our society, especially ada society yang the urban, ada society yang di bandar. So this kind of demographic and social punya challenges need to be balanced up together for us to become a balanced high-tech nation. Tak nak certain Kuala Lumpur je kan. Jadi kita nak kalau boleh semua kawasan-kawasan dapat the benefit sama. And the last one adalah the environment driver. So kadang-kadang kita macam tak berapa nak nampak sangat on the environment part ni. Tapi sebenarnya the sustainability of environment adalah antara driver yang sangat penting. So dalam 4 driver ni juga saya nampak bahawa kalau kata kita nak laksanakan perubahan, ada 4 lagi faktor yang saya boleh lihat. Yang pertama adalah dari segi meningkatkan produktiviti. So kita nak jadi negara R&D, maksudnya productivity in manufacturing, productivity in agriculture. Agriculture is one of the kata main element lah kepada negara kita. Kita ada banyak sawit, kita ada banyak komoditi-komoditi lain yang kita boleh manfaatkan. Dan jangan kita memperkecilkan benda-benda ni, walaupun manufacturing is also one big area. Yang kedua, kita nak kena kurangkan dependensi kita kepada low skill foreign labor. So ni adalah salah satu daripada faktor yang mungkin agak mencabar kita sekarang ni. Bila mana teknologi kita nak kenalkan, nak buat R&D, kita masih lagi orang kata import ataupun gunakan foreign labor yang mungkin lebih murah for a certain time, tapi makin lama kita akan bila mana times, contoh macam COVID sekarang ni kan, tak ada orang nak masuk dan sebagainya, habis, kerja pun tak dapat nak jalan. So we have to increase the capacity of our skilled punya workers. Faktor ketiga adalah kita nak kurangkan outflow of currency kat luar, dan faktor keempat adalah to increase the quality of life, and especially R&D boleh juga dilihat dari sudut bukan kepada teknologi yang macam handphone saja, tapi dari sudut kualiti, macam mana untuk kita dalam keluarga bersama dengan anak-anak kita, macam mana untuk kita nak tingkatkan lagi orang kata kualiti anak, ialah keluarga dalam sudut kurang berlaku isu-isu rumah tangga. So bila mana semua tengah sibuk, hal-hal ni kebanyakannya dah jadi dikesampingkan. So pada saya, these are elemen-elemen yang sangat penting untuk kita balance it together. We want to go for the R&D nation, but then the balance part inner management, okay? So kita tak nak nampak cantik saja di luar, tapi dekat dalam kita bermasalah. So by combining all of these factor,
I think our country government, our nation insyaAllah will be a productive nation towards 2030. Lagi ni 9 tahun insyaAllah. InsyaAllah. Thank you so much, Prof. Terima kasih tidak terhingga kepada kedua-dua speakers kita yang sudi meluangkan masa untuk dengan kita untuk berkongsi ilmu yang sangat bermanfaat. Sekarang ni masa memang dah over the limit. Sebenarnya kita nak panjangkan lagi sesi ini sebenarnya untuk membuka soalan-soalan kepada audiens, tapi saya kira sebenarnya cukuplah sampai di sini sahaja. InsyaAllah kita akan adakan lagi sesi ini pada masa akan datang dengan topik yang lebih menarik. Kita akan invite kedua-dua speaker ni lagi, insyaAllah. Boleh ya, Prof dengan Doktor? Boleh insyaAllah. Okay. Jadi sebelum kita akhiri sesi kita, saya nak mungkin boleh semua bukakan kamera lah, kita nak tangkap gambar sikit. Boleh ke? Waisha ada? Assalamualaikum cikgu. Salam. Okay. Okay Kita tangkap gambar sekarang. 3, 2, 1. Okay. Kita nak tangkap gambar lagi ke? Try lagi sekali. 3, 2, 1. Okay, terima kasih semua. Okay, Terima kasih Aina, terima kasih semua. Terima kasih semua. Okay, Prof. Terima kasih, Doktor. Ya Allah, best. Sama. Terima kasih banyak. Terlajak ni. 10.36 lah ni. Anyway, kalau kata ada apa-apa yang perlu bantuan, sharing lagi, insyaAllah kita boleh bantu. Yes, mesti. Okay. InsyaAllah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okey, saya dah bagi email saya kat situ. Nanti Dr. Arif kalau ada siapa yang